Bila kata Nabi nak buat tu? Apabila ada kesediaan untuk berjuang tanpa dolak dalil, tanpa ragu daripada pejuang-pejuang kita. Begitu juga kita nak faham. Kalau kita nak memperjuangkan Islam, nak menegakkan syariat Allah, nak meninggikan kalimah Allah, mengatasi ideologi yang dicipta oleh manusia bagi memburu kemenangan dalam negara kita, kita harus terlebih dahulu memiliki anggota-anggota yang bersedia untuk berjuang. Lalu mana nak cari orang yang bersedia untuk berjuang? Isti'dadiyah, nafsiyah, azzatiyah. Nak cari orang yang bersedia untuk berjuang, jiwa raga dia bersedia untuk berjuang. Bagaimana? Kita ada kaedah mudah. Kita ada kaedah mudah. Kaedah mudah begini. Contoh kita buat program malam ni. Lagu mana berasa perasaan kita? Allah. Baikku minggu lepas buat program. Wah minggu ni. Hati tu mari kita. Hati tu mari. Wah lah minggu ni. Tapi tak ada arah lah. Kita AJK lah. Kita pemuda juga. Dia bila-bila kata apa buat pula program. Anu sangat program. Dia pergi. Bukan dia tak pergi. Tapi mulut dia popai. Duk kritik, duk komen. Pasal apa? Pasal dia tak bersedia. Yang dia pergi tu, dia paksa diri. Dia tak ada persediaan. Tapi dia paksa diri. Pejuang juga. Tapi pejuang yang tak standard lah. Dia paksa diri. Hak sedia kan mana? Hak sedia ni. Apabila dengar kata ada program tu, kita lalu. Allah ni lah kita tunggu ni. Apa yang nampak sangat? Minggu dah tak buat program. Maknanya gitu. Minggu dah. Bukan baru seminggu. Minggu dah tak buat program ni. Kita tak tidur. Tak tidur pasal program tak ada. Itu makna orang bersedia. Orang bersedia. Itu dia panggil isti'dadiyah. Beza. Macam kita kutip derma lah. Kutip derma je. Derma pula dah, dia kata. Derma pula dah. Tapi duit belah-belah kari. Derma pula dah. Minggu lepas bilang raya, baru ni kebakaran. Aku banyak ni kok. Dia pergi bukan tak pergi. Tapi mulut tu tak niaskan. Papai. Pasal apa tak ada kesediaan? Dah ada duit tu, dia paksa diri. Paksa diri supaya dia jadi orang juang. Dia paksa diri supaya dia jadi orang yang nak kepada Islam, nak bersama nak perjuangan Islam. Boleh juga, tapi tahap dia tu tahap qomah. Gitu. Bukan tahap ansarullah. Ansarullah ni nahnu ma'. Nahnu ma'. Dia tengok orang keluar dari rumah panggil kan, mesti satu pagi ni ada orang putih ni. Gitu. Ni nampak orang aku dia nyuruh supaya unit amadah lalu ke depan dia. Itu masalah. Kalau jemaah tabung derma tu, sampai depan syuk, dia tolak cepat kau tu. Ada roda yang benda tu umpah mentah. Dia langkah sampai 5 orang, dia tolak cungkung pada. Pasal kat benda tak tayar. Punya tak naknya bagi derma. Tapi kalau payah pasal lagi dia orang kena keluar. Orang kena air masih lampu semua. Paksa dia paksa ni. Baik, saya rasa dah nampak beza ni. Apa maksud saya tentang kesediaan berjuang supaya kita layak menjadi ansarullah, dan apabila kita memiliki kesediaan itulah Nabi jawab halal waktu lil jihad. Sampai dah masa kita berjihad dan aku dah nampak kemenangan itu berpihak kepada kita. Itu dia. Itu yang kita nak lahirkan Ansarullah. Rekahnya Ansarullah yang saya gali dalam ucapannya ada 10. Mudah nak ingat 10. Yang pertama sekali, bersiap sedia. Saya ulang banyak tadi. Bersiap sedia. Bersiap siaga menyambut surah perjuangan. Yang kedua, pemuda yang menjunjung tinggi titah perintah jemaah, titah perintah pimpinan yang telah diputuskan secara syura, dia junjung tinggi. Tidak kata berasa terbeban, berasa dizalimi, berasa terhina, tidak. Dia jadi macam dia sanggup jiwa besar turun ke medan dengan penuh yakin untuk berjuang. Kemudian yang ketiga, pemuda yang memiliki kualiti dan tahap piawaian yang dikendaki oleh Dewan Pemuda Besar melalui pelbagai aktiviti. Itu nombor 3. Maknanya dia ada kualiti dan tahap yang dikendaki oleh pemuda. Ini tak sama lah, saya buka itu secara open, secara terbuka formula dia. Lain kawasan, lain cawangan mungkin dia ada
kriteria yang tertentu. Dia ada piawaian yang tertentu. Contoh, Indra kata dia nak ada 50 pemuda yang murabitul sebagai contoh. Sebagai maknanya yang bersedia untuk ongkar dengan hati. Itu Indra kata. Mungkin kawasan lain pula dia kata dia nak 100 pemuda yang bersedia untuk mati syahid umpamanya. Itu dia punya piawaian untuk kawasan itu. Jadi saya buka umum, maknanya saya kata pemuda yang memiliki kualiti dan tahap piawaian yang dikehendaki oleh Dewan Pemuda PAH melalui pelbagai aktiviti. Tarbiyah, biasa, kebajikan dan akhlak. Nombor 4 adalah pemuda yang mewarisi akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjuang ni nombor 1 sekali akhlak. Supaya orang tengok kita. Biasa kita guna ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa badan lebih fasih daripada bahasa lidah. Lidah ramai orang boleh cakap, orang cakap ni memang ramai pandai. Cara dia cakap pun memang pandai. Tapi bahasa badan akhlak lebih. Hak ni lah dia akan menjadi nasmah. Dia akan menjadi tahi lalat maknanya kepada orang ramai. Tahi lalat ni, saya guna kata tahi lalat ni kerana tahi lalat ni dia apa dia panggil, pencomel dia panggil. Benda bahasa. Dia satu jenis benda yang kalau ada jadi comel. Gitu. Tahi lalat ni kan kalau bohong muka orang bohong. Dah. Kita tengok orang buang ada daerah tepi. Orang bila nak kena dia. Maka usrah tak jadi. Baru tengok dia. Cikgu Murni ke apa semua contohlah. Pasal Thailand. Pasal Thailand. Duduk sini ke, duduk mana-mana lah. Jangan mana-mana duduk. Hak tu, hak Thailand tu, dia jadi pemikat. Baik, saya nak pemuda ni jadi Thailand lah kepada umat maknanya kita. Atas muka Islam ni, ada Thailand laksa, orang pakat kenal mereka. Orang nampak cantik, comel, nasmah dia panggil. Jadi kita jadi pemikat. Cara memikat itu mana? Akhlak kena comel. Akhlak kena ikut akhlak Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Itu kata Nabi. Artinya kita kena ikut cara Nabi. Bila akhlak itu diperlukan? Apabila kita berdepan dengan masyarakat, kita berdepan dengan ummah, kita berdepan dengan klien-klien kita, dengan madamu kita. Itu sangat penting. Secara kita tak boleh bawa Islam ini kasar. Saya sangat tak setuju. Baik penceramah, baik pemimpin, baik siapa pun kalau hujah, ceramah, berdepan dengan walaupun dengan musuh, kita guna pendekatan kasar. Orang akan lari daripada kita. Kita digerakkan ajar orang sokong kita. Yang kita tak kaki Rasulullah lagi. Contoh, kita tengok kawan tu insaf apa tu, masuk masjid. Mari dah ayah ni, kita kata. Mari dah, macam masa je kita. Tak layak ni manusia kakak baru ni. Depan-depan dia kata gitu. Kawan tu baru nak hidup kaki. Alangkah kalau kita kata ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to our club. Gitu. Ya, nak mesti tapi bunyi dulu. Maknanya kita ucap selamat datang dia supaya dia mari menyertai kita. Supaya dia mari. Bukan kita kata ke dia macam-macam. Ajam kita kata dia macam-macam. Tak bagus. Kan Al-Quran sebut dah. Allah sebut kepada Nabi. Nabi itu Allah tak tegur Nabi. Lau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Hei Muhammad, kalau mu ni bawa pendekatan yang kasar, hatimu keras, ucapanmu keras, nescaya orang akan lari daripada kamu. Tapi kata Allah, lam faddu min hawlik, orang akan lari daripada kamu. Pasal orang berik, telinga sakit sikit hati dia apabila dengar kita bercakap kasar. Oleh kerana itulah, kalau boleh kita ubah style pendekatan kita dengan lunak, dengan baik, dengan berhemah, berakhlak supaya orang lari kita. Orang mari kita mari dengan Islam. Bukan mari itu kerana semangat benci kepada musuh semata-mata, tapi mesti didatangkan nama perjuangan kita. Begitu juga dalam tulisan. Kadang-kadang tulisan kita tak kira dalam blog ke dalam kasar-kasar ayat nulis. Menatang, bangun, kepala bapok, kolu, bodoh. Ini benda-benda gini, ni benda-benda yang
yang sikit hati orang itu. Orang jadi serum, orang jadi galak pada jiwa dia apabila dia baca tulisan-tulisan kita yang macam itu. Kenapa tidak menggunakan keindahan bahasa yang digunakan oleh Allah? Terutama bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni lain pada bahasa Arab yang memang tinggi nada apa nama ni, tinggi dia punya nisbah balaghah dia. Bahasa Melayu juga ada seni dia. Ada seni dia. Yang mana kalau kita pandai guna bahasa Melayu ni menusuk jiwa, menusuk kalbu. Tapi kadang-kadang kita tak pandai guna untuk tarik madu. Untuk guna apabila berdepan kasih. Oh, dengan kasih berakhirnya demi cintaku padamu lautan api sanggup harungi. Aduh. Oh, untuk kamai dia punya bahasa dia. Tak kena aja. Tapi berjuang nak kupahit. Nak letak lautan api mana? Tak berjuang nak kupahit. Tapi itulah bahasa digunakan tepat waktu. Patutnya dengan Islam ni, dengan perjuangan Islam, dengan mad'u ni lah, dia guna bahasa-bahasa indah itu untuk memukau dan juga untuk melembutkan hati dan juga untuk memaut hati masyarakat supaya kembali kepada Islam yang kita perjuangkan. Ini yang saya tekankan dalam kriteria Ansarullah supaya kita miliki sifat itu. Ikhtiar insyaAllah boleh kita buat apa. Kemudian yang kelima, pemuda yang memiliki akidah yang mantap, pemikiran yang syumur dan pribadi muslim yang unggul maknanya. Yang keenam, saya sebut itu tiga. Dalam poin yang kelima itu ada tiga kali. Yang pertama akidah mantap. Yang kedua fikrah syumur. Dan yang ketiga akhlak saleh. Tiga kali. Yang keenam rijal taghyir yang menggerakkan perubahan dan membebaskan negara daripada sistem ciptaan manusia yang korup. Kita nak bebaskan negara kita. Jadi kita perlukan rijal taghyir. Rijal yang menjadi agen perubah, yang turun ke medan untuk merubah. Untuk merubah. Baik, oleh kerana itu kita kena jiwa besar, kita kena ada ilmu yang mantap, dan kita kena ada kesungguhan menghadapi tekanan dan juga ancaman daripada musuh. Selamatkan negara daripada jahiliah moden yang ada pada hari ini. Baik, yang ketujuh, pemuda yang aktif menyertai amal Islami, menyertai amal kebajikan, menyertai amal sosial, menghubungkan jemaah dengan ummah. Ini maknanya memasyarakatkan jemaah. Jangan duduk dalam dewan, jangan duduk dalam markah saja, kena turun ke kampung. Tadi ketua muda tersebut kena turun ke medan. Kita lancar projek pemuda masuk kampung, pemuda masuk desa, macam-macam kita buat. Yang terbaru ni kita nak buat karnival belia. Karnival belia. Karnival belia ni kita buat di Sambal. Kita tengok alhamdulillah satu program yang cukup menarik dan nama anak-anak muda menyertai karnival belia ini. Mungkin kita akan lancarkan di semua negeri lepas pada ni untuk mendekati pas pemuda PAS dengan anak-anak muda belia ni, supaya mereka nampak aktiviti kita bukan berhenti setakat markah, pejabat, bilik tarbiyah, lepas tu surau, masjid, sekadar itu saja, tetapi kita boleh mendekati semua lapisan masyarakat sesuai dengan tema yang kita bawa, apa namanya, orang muda geng. Maknanya kita dulu dekati mereka. Sebenarnya orang muda geng kita tu bukan saja tarik orang mari kita, tetapi juga membawa kita kepada mereka. Membawa kita kepada mereka. Panggil kau dah orang hari kau ni. Dah duduk di makan. Panggil orang hok patah mari makan. Hok duduk